السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. Rawahul Ahmad. Pertama sekali yang saya hormati sekalian barisan pegawai tadbir Masjid Al-Ihsaniyah, yang saya kasihi sekalian hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur dengan Allah kerana Allah menghendaki kita berada di dalam rumah. Allah menentukan ketentuannya untuk kita hadir dalam rumah Allah bersesuaian dengan apa yang kita faham. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bersesuaian apa yang disebut oleh Allah dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tanpa pertolongan daripada Allah, kita takkan mampu untuk mengangkat dua tangan kita melakukan takbiratul ihram di dalam sembahyang. Tanpa pertolongan Allah, kita takkan mampu untuk mengucapkan kalimah, zikir, salawat, apapun, sekalipun kita dalam keadaan yang sihat. Tetapi apabila kita mendapat pertolongan daripada Allah yang dinamakan hidayah, hidayah dan taufik dalam melaksanakan kebaikan, maka inilah hamba yang beruntung pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, sama juga tuan-tuan, kita hidup pada waktu ini. Bukan sebab kita nak hidup, tuan-tuan. Saya pun tak pernah minta, hari ini saya nak hidup. Tetapi Allah menghendaki kita hidup. Maksudnya, Allah memberikan kita peluang hidup, tuan-tuan. Masih lagi diberikan peluang dan terus bagi peluang. Maka sebagai satu tanda soal dalam diri kita, jika pernah bertanya, kenapa Allah hidupkan aku? Untuk apa Allah hidupkan aku? Pasal apa Allah hidupkan aku? Walaupun di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan mereka ini tahu hak kehambaan mereka ini kepada Allah. Jika Allah hidupkan kita cuma makan, minum, tidur, berjalan, cari duit, bersukaria, lalu kita masuk syurga, maka mudah urusan, tuan-tuan. Mudah pekerjaannya untuk kita mendapat jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya perjalanan hidup ini adalah perjalanan penentuan
sama ada kita berada di dalam syurga Allah ataupun kita akan berada di dalam neraka Allah. Allah sebutkan dalam suratul Al-Insan, inna hadainahu sabila wa imma syakiran imma kafura. Allah jadikan kepada kita ni tadi hidayah. Allah bagi akal, Allah bagi petunjuk. Allah bagi kita ilmu. Allah utuskan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pilih, tuan-tuan. Sama ada kita ingin jalan syakiran ataupun jalan kafura. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab saya dan tuan-tuan mahu tidak mahu, lupa ataupun ingat, suka tidak suka, semua orang, termasuk saya, akan berada di satu tempat yang sama. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu Yaumul Mahsyar. Suka tak suka, kita ingat ke kita lupa, kita hendak ke kita tak hendak, kita tetap akan dikumpulkan tempat yang sama. Sebab itu Allah nyatakan dalam surah As-Sajadah, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakan, kata Allah, azab ini. Kerana sewaktu dalam dunia ini kita terlupa tujuan apa Allah menciptakan kita. Tujuan apa? Kerana apa? Maka umur yang Allah beri kepada kita, saya, tuan-tuan, tadi MC bagi tahu tuan-tuan, umur saya 53. Tak cukup ke, tuan-tuan, 53 tahun untuk kita meninggalkan kejahatan yang masih kita buat? Tak cukupkah 53 tahun peluang yang Allah bagi untuk kita melakukan ibadat yang diperintahkan oleh Allah? Tidak cukupkah 53 tahun untuk kita meninggalkan maksiat-maksiat yang masih kita buat? Saya dalam kuliah saya selalu ulang perkara yang sama. Kita memang salat, tuan-tuan. Dalam pada kita salat, kita masih lagi tidak boleh meninggalkan membuka aib orang lain, dengar keburukan orang lain, berkata keburukan orang lain. Tuan-tuan, maksiat ini bukan hanya tinggal salat. Maksiat ini berbagai perkara yang kita sedang lupakan. Iblis, dia orang yang rajin ibadat. Iblis berada dalam jannah Allah. Iblis berkawan dengan malaikat. Satu sebab dia dilaknat, tuan-tuan, ketika dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia, kata Iblis laknatullah. Lalu disebabkan rasa lebih baik ini, Allah halau Iblis ini daripada jannah Allah dan ditukar nama yang baik, Azazil, kepada Iblis. Tuan-tuan, dalam hidup kita, apakah sekali kita rasa lebih baik dari orang lain ataupun ribuan kali? Iblis, apabila diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah, lalu Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tak mahu sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan bertanyalah dalam diri tuan-tuan. Dalam hidup kita, berapa kalikah kita telah meninggalkan sujud kepada Allah? Apakah sekali daripada umur kita akil balik, ataupun ribuan kali kita telah meninggalkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan persoalan ni begini, tuan-tuan. Ketika kita meninggalkan sujud kepada Allah dan merasakan diri itu lebih baik daripada orang lain, apakah kita benar-benar menyesal dengan kesalahan tersebut? Berapa kalikah kita benar-benar rasa menyesal dengan Allah atas perbuatan kita? Tuan-tuan, kita mungkin lupa kesalahan kita. Sebab fitrah manusia, dia akan melupakan kesalahan dia. Tetapi dia akan ingatkan kebaikan dia walaupun puluhan tahun.
dia buat baik dengan orang, walaupun setelah 30 tahun, dia tetap ingat kebaikan tersebut. Tetapi kesalahan itu dia tetap lupakan dan terus lupakan. Ingat tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali melupakan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali melupakan kesalahan kita. Lagi-lagi, kesalahan kita telah dicatat oleh malaikat kiraman katibin. Dan kesalahan inilah yang akan dipertontonkan oleh sekalian manusia di yaumul mahsyar. Tuan-tuan, dalam dunia ni kalau orang tahu salah kita, kita punya malu, tuan. Malu sangat. Bukan banyak, tuan-tuan, satu cukup. Dalam dunia ni kita buat salah dan masyarakat tahu kesalahan kita. Kesalahan tu tak banyak, tuan-tuan, satu. Bagaimana besok di yaumul mahsyar keadaan bilion manusia yang mengetahui kesalahan kita? Bagaimana seluruh manusia yang ada alam ini menyaksikan kesalahan kita? Sebab itu, bila ditanya tentang umat yang besok di yaumul mahsyar dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertelanjang, tak malu ke telanjang? Sebenarnya bukan tak malu, tuan-tuan, tetapi malu dengan kesalahan yang terlalu besar ini melebihi daripada malunya bertelanjang. Sebab itu, Allah sebenarnya, tuan-tuan, kalau kita tengok dan kita kaji, Allah ni sayang dengan kita. Kenapa saya cakap macam tu? Kita tak mati lagi, tapi Allah bagi tahu macam mana dalam besok bila kita dah mati. Kita tak mati lagi, tuan-tuan. Belum mati lagi. Saya dan tuan-tuan masih hidup. Tetapi apabila kita hendak lalu akan satu alam dipanggil alam kematian, iaitu alamul barzah, Allah dah bagi tahu kita macam mana nak lalu besok di alamul barzah. Allah sayang kita, tuan-tuan. Kita tak lalu lagi dan kita tak jumpa lagi. Dalam dunia ini kita rehat banyak. Hatta semayang sunat pun kita tak mampu nak buat. Semayang malam sampai sekarang kita gagal, tuan-tuan. Walaupun diingatkan oleh Allah kepada kita, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita masih jadi orang yang gagal. Gagal dan terus gagal. Walaupun umur kita semakin meningkat, 53, tahun depan 54 dan seterusnya 60, 70, tetapi kita masih gagal pada sisi Allah. Tetapi Allah ini terlalu sayang dengan hamba-Nya. Perjalanan kita sehingga ke jannah Allah dibagi tahu apa kesusahannya dan apa kebahagiaannya. Allah bagi tahu kita siap-siap. Besok di alam barzah, begini keadaannya. Kubur itu gelap, kata Nabi. Sampaikan Sayyidina Abu Bakar, satu hari ia lalu di satu perkuburan di Madinatul Munawwarah. Sayyidina Abu Bakar berhenti dan menangis sehingga sahabat bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau terdiam dan menangis saat ini?" Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, benarlah apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini sunyi, dia kata. Rasulullah kata, tempat ni sunyi. Rasulullah kata, tempat ni sepi. Rasulullah kata, tempat ini susah. Dan Sayyidina Abu Bakar menangis. Maka tetapi Sayyidina Rasul mengajar kepada kita bagaimana caranya supaya kita tidak kesepian di dalam alam barzah. Supaya kita tidak gelap di dalam alam barzah. Maka Rasulullah ajar dan terus saja. Tuan-tuan, besok kalau kita mati, Nabi kata 3 perkara yang akan mengiringi kita.
keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Tapi sampai liang lahat diorang balik, tuan-tuan. Kedua, kata Nabi, harta kita. Habis kita masuk dalam liang lahat, kereta kita balik. Tapi satu yang akan teman kita. Siapa dia? Amal saleh. Orang yang dalam dunia dia bertemankan Al-Quran. Dalam dunia, dia tak pernah tinggalkan Quran. Quran jadi sahabatnya. Quran jadi kawan baiknya. Ketika semua orang tinggalkan kita, tuan-tuan, isteri kita tinggalkan kita, anak-anak yang kita sayang tinggalkan kita, tiba-tiba ada satu orang pemuda dalam liang lahat kita. Kita tanya, kamu siapa? Dia jawab, akulah yang akan temankan kamu. Kita tanya lagi, kamu siapa? Dia kata, masa dalam dunia semua orang biarkan aku. Tapi engkau je jadi kawan aku. Sekarang, semua orang tinggalkan aku. Isteri engkau tinggalkan aku. Isteri kau tinggalkan kau. Anak-anak engkau tinggalkan kau. Cucu engkau tinggalkan kau. Kawan baik engkau masa dalam hidup dulu, dia pun tinggalkan kau. Tapi sebab masa dalam hidup engkau, masa dalam dunia, kau saja yang tak pernah tinggalkan aku. Hari ini dia kata, aku akan jadi teman engkau sehinggalah hari dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, berapa lamakah kita telah tinggalkan Quran? Berapa lama, tuan-tuan, kita dah tak pegang mushaf Al-Quran? Saya persoalkan diri saya. Tuan-tuan, persoalkanlah diri tuan-tuan. Berapa lamakah kita tak pegang Al-Quran sewaktu sama seperti mana waktu kita kecil dulu? Bilakah hari terakhir kita cium mushaf Al-Quran ni, tuan-tuan? Bilakah hari terakhir kita peluk mushaf Al-Quran itu? Bilakah hari terakhir kita menatap mushaf Al-Quran itu? Nabi pesan dekat kita, Nabi ini sayang kita dan Allah ini sayang kita. Apa kata Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 3 perkara amalan yang hanya menggunakan pandangan, kata Nabi. 1, Nabi cakap, melihat mushaful Quran. Kita ambil Quran, kita buka, kita tengok, tuan-tuan. Zaman ini, zaman ramai orang tak boleh baca Quran. Tapi Allah tak pernah zalim dengan hamba dia. Aku tahu kau tak boleh baca Quran. Alasan kita apa, tuan-tuan? Kita telah tinggalkan Al-Quran 40 tahun yang dulu. Aku tak boleh baca Quran. Aku dah tak reti baca Quran. Aku dah lupa baca Quran. Tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah pada kita, tak apa. Kau cuma ambil mushaf Quran, kau tengoklah Quran. Tetapi tuan-tuan, walaupun rahmat ini datang kepada kita, peluang ini datang kepada kita, kita tidak mempedulikan rahmat Allah. Kita tak ambil pun Al-Quran, kita tidak melihat pun Al-Quran. Walaupun dengan hanya kita memandang mushaf Al-Quran ini menjadi satu rahmat, menjadi satu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, apa kata Nabi SAW? Iaitu melihat wajah mak dan ayah kita dengan penuh kasih sayang. Tuan-tuan, saya seorang ayah dan saya juga seorang tok wan. Saya dah ada cucu, tuan-tuan, 13 orang. MC kata tadi saya muda. Saya tak muda, tuan-tuan, saya dah tua. Kita sebagai seorang ayah bohong
dalam hidup kita, kita tak pernah rasa kecil hati dengan anak-anak kita. Bohong, tuan-tuan. Saya bercakap saat ini bukan sebagai seorang ustaz, tapi saya bercakap sebagai seorang ayah. Tipulah kalau kita tak pernah kecil hati dengan anak-anak kita walaupun sekali. Tuan-tuan, kalau kita seorang ayah, saya, anak sulung saya, tuan-tuan, berumur 33 tahun. Selama 33 tahun, tuan-tuan, seorang ayah, kalau dia tak pernah kecil hati, tuan-tuan, dengan seluruh anak dia, walaupun sekali, satu pengakuan yang bohong. Betul tak, tuan-tuan, yang saya cakap ni? Tuan-tuan tak pernah kecil hati dengan anak-anak tuan-tuan? Bohong, tuan-tuan. Baik. Yang saya nak bawa tuan-tuan ni apa? Kalau macam tu, mak ayah kita dulu tak ke kecil hati dengan kita? Saya kongsi perasaan seorang ayah. Tuan-tuan, ketika kita kecil hati, tuan-tuan pernah beritahu tak anak tuan-tuan, ayah kecil hati? Seorang ayah, dia telan kecil hati itu sampai sekarang. Tuan-tuan, macam mana mak ayah kita? Jika seorang anak yang mengecilkan hati dua ibu bapanya, maka Rasulullah SAW menyatakan anak itu adalah anak yang derhaka, kata Rasulullah, dan wajib azab kubur dan wajib masuk neraka Allah. Tuan-tuan, kita semayang, kita puasa Ramadan, tapi kita tak tahu aku ni anak derhaka ke tak. Seorang ibu yang memanggil anaknya lebih daripada 3 kali dia tak menyaut, maka dia adalah anak yang derhaka. Kalau kita pun tuan-tuan rasa sedemikian, bagaimana ayah dan ibu kita yang telah dulu pergi meninggalkan kita, tuan-tuan? Cuma yang kita takut, dia bawa kecil hati dia masuk dalam liang lahat. Dia bawa kecil hati dia tu masuk dalam liang lahat, dan kita tak sedar pun yang kita sebagai anak yang derhaka, yang belum kita meminta maaf pada mak dan ayah kita. Jadi malam ni, tuan-tuan, seorang ayah, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan, janganlah kita ini simpan kecil hati kita kalau kita sayangkan anak-anak kita. Ampunkanlah dosa anak-anak kita dahulu daripada sebelum kematian kita. Bila Ustaz nak ampunkan anak-anak kita, tak perlu depan anak-anak kita, tuan-tuan. Malam ni, saya pun akan balik ke tempat saya dan tuan-tuan akan balik ke rumah tuan-tuan. Maka sebelum daripada tidur, tuan-tuan bercakaplah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mulai hari ini dan saat ini, aku ampunkan dosa semua anak-anak. Ya Allah, sebab aku sayang anak-anak. Tuan-tuan, dalam dunia ini kalau kita lihat, kita dengar anak kita susah, seorang ayah akan kecil hati. Besok, di yaumul akhirah, jika tuan-tuan, kita masuk syurga Allah, ketika itu kita pertama sekali yang akan kita cari adalah ahli keluarga kita. Kita masuk syurga Allah, kita akan cari, ya Rasulullah, ya Allah, mak aku dekat mana? Kita akan cari mak aku kat mana.
Kemudian kita jumpa mak kita. Kita akan tanya lagi, ya Allah, ayah aku mana ya Allah? Kita akan cari lagi, ya Allah, mana kakak aku, mana abang aku, mana adik-adik aku, ya Arhamar Rahimin. Kita cari anak-anak kita, tuan-tuan. Ya Allah, mana anakku yang sulung? Sampai seterusnya. Pada ketika Allah menyatakan kepada kita, ibumu dalam neraka Allah, anak perempuanmu dalam neraka Allah, anak lelakimu dalam neraka Allah, kita tiap-tiap hari minta dengan Allah, ya Allah, boleh tak keluarkan mak aku ya Allah dalam neraka Engkau. Ya Allah, boleh tak keluarkan Kak Long ini ya Allah dalam neraka Engkau sebab dia anak aku. Ya Allah, boleh tak keluarkan anakku yang bungsu yang dalam dunia itulah aku sayang sangat dia. Tetapi aku terlupa dia pernah kecilkan hatiku dan aku terlupa untuk memaafkan kesalahannya. Dia semayang kuat, puasa kuat. Tetapi janji Allah tetap janji Allah. Yang ketiga, tuan-tuan. Dengan pandangan kita ini, kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, yaitu orang yang dapat melihat Baitillahil Haram. Tak semua orang mampu tawaf. Lagi-lagi zaman-zaman sekarang, kita yang dah berumur, kadang-kadang kaki sakit, lutut sakit. Ya tuan-tuan, sakit itu, sakit lutut. Tapi hati ni besar, teringin nak tawaf. Hati ni tengok Baitillah, teringin nak pegang. Tapi tak mampu. Allah tahu keinginan kita. Lalu jika engkau tengok saja Baitillahil Haram, maka di situ adanya rahmat Allah. Di situ adanya kasih sayang Allah. Maka ini yang saya katakan, Allah ini terlalu sayang kepada hamba. Sayang tuan-tuan Allah dengan kita. Ada satu hari, satu hamba Allah jumpa saya. Ustaz, saya ni macam-macam sakit. Saya kata, apa dekat abang ni? Alhamdulillah bang. Dia kata, Ustaz, sepanjang saya jumpa Ustaz seorang saja cakap Alhamdulillah. Ustaz lain semua kata innalillah. Bila kita dengar orang sakit, orang kemalangan kan innalillah kan. Ustaz seorang je cakap Alhamdulillah. Dia kata, abang jangan marah dulu dengan saya. Abang jangan kecil hati dulu dengan saya. Bang, masing-masing ada zaman silam masing-masing. Saya ada kisah silam saya. Tuan-tuan, ada kisah silam tuan-tuan. Kisah silam itu kita telah lupakan. Tetapi Allah tidak melupakan. Sayangnya Allah kepada kita, bagaimana Allah ingin menghapuskan kisah silam kita itu tanpa kita melalui neraka Allah. Salah satunya yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kita sakit tuan-tuan. Kerana apa Allah bagi kita sakit? Setiap hari orang yang sakit itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dihapuskan 100 dosa dan diberikan kepadanya 100 rahmat. Ustaz, apa dosa saya Ustaz? Banyak, tapi kita lupa. Kita lupa dosa-dosa kita yang tak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
apabila Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dan sayang kepada hamba-Nya. Seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Ahmad, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada yang tidak dicintai. Namun tidak memberikan agama kecuali orang yang dicintainya. Maka barang siapa yang Allah berikan agama, berarti Allah mencintainya. Tuan-tuan, dunia ni Allah bagi pada semua orang. Allah sayang, Allah benci, Allah bagi dunia. Tapi agama tak. Allah bagi kepada orang yang Allah sayang. Duit, Allah bagi semua orang. Orang kafir, orang Islam, Allah bagi. Rumah, Allah bagi. Allah sayang, Allah benci, Allah bagi. Kenderaan, Allah bagi. Bukan itu ukuran cinta pada seorang yang Allah sayang. Ukurannya, ketika kita mendapatkan agama pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita dapat agama? Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, siapa-siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, lalu Allah berikan kefahaman tentang hukum hakam agama. Faham bukan saja faham, tetapi faham dia dapat beramal dengan agama. Kita faham, tuan-tuan, mengumpat tu haram. Tapi kenapa sampai sekarang kita selalu cerita buruk orang? Tuan-tuan, cerita buruk orang ini dosa besar. Kita sampai sekarang tewas, tuan-tuan. Tewas. Nabi kata dalam hadis, Nabi pesan dekat kita, tidak akan sekali-kali masuk syurga, kata Nabi, orang yang ada di dalam hatinya sifat kesombongan. Siapa orang sombong? Bila dia dengar kebaikan, dia buat tak peduli. Dia buat tak tahu saja kebaikan yang datang. Peringatan yang datang, dia buat tak tahu saja. Tuan-tuan, tiap-tiap pagi Jumaat, kita bila sujud sejadah, ingat ayat sujud tu? Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang yang boleh buat semua perkara yang Allah sebut sebelumnya, kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim, adalah golongan yang tak sombong dengan Allah. Orang yang sentiasa rasa memerlukan Allah. Tuan-tuan, kalau tak ada rahmat, kita tak dapat kebaikan. Kalau tak ada Allah, tak ada rahmat Allah, kita tak mampu nak semayang. Siapa kata kita kuat? Kita masuk hospital, tuan-tuan, 5 hari kita tak semayang, tuan-tuan. Kita baring di atas katil, tetapi kita kena ucap terima kasih dengan Allah. Terima kasih ya Allah, sebab masa aku sakit dekat hospital dulu, masa aku baring, aku tak semayang, tapi aku makan, tapi aku main telefon. Masa tu kau tak matikan aku. Kalau kau matikan aku, ya Allah, nescaya aku mati dalam keadaan aku sedang meninggalkan salat. Kita tak rasa salah pun kita tinggal semayang, tuan-tuan. Kita tak rasa salah pun masa kita sakit 10 hari kita tinggal semayang. Kita tak rasa salah pun dengan Allah, walaupun kita sedang melakukan dosa besar. Tuan-tuan, masa kita duduk dekat hospital, kita sakit, kita tak boleh semayang, kita tak dapat semayang, tuan-tuan nangis tak? Tuan-tuan nangis tak atas katil tu? Saya nangis tak atas katil tu?
Kalau kita nangis, tuan-tuan, alhamdulillah. Sebab kematian ini, tuan-tuan, tidak mengenal siapa kita. Sebab itu kata ulama, 4 perkara yang akan diragut daripada seseorang tanpa keizinannya. Yang pertama, iaitu nyawa yang akan diragut daripada jasadnya tanpa keizinan. Malaikat maut akan cabut roh kita, tak payah minta izin kita, tuan-tuan. Tak payah minta kebenaran kita, tuan-tuan. Dia akan terus cabut nyawa kita. Bila? Wallahu alam. Saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Sebab itu Nabi kata orang cerdik ini, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia akan sentiasa siap mempersiapkan dirinya untuk dia selepas kematian. Tuan-tuan, kita jangan tunggu orang sedekahkan qul huwallahu ahad dengan kita lepas mati. Jangan tunggu, tuan-tuan. Kita jangan tunggu. Kawan baik kita, dia pun tak akan bagi qul huwallahu ahad dengan kita lepas mati kalau kita tak buat kenduri tahlil. Kalau ada duit bolehlah, tuan-tuan. Kalau tak ada duit, kita buat kenduri tahlil, baru orang buatkan tahlil. Kalau kita tak buat kenduri tahlil, orang tak nak bagi kita tahlil, tuan-tuan. Sayangnya Allah pada kita, tuan-tuan, Nabi sebut kepada kita, orang yang membaca suratul Ikhlas 3 kali menyamai dengan sebuah Al-Quran. Tuan-tuan, kalau kita nak senang dalam kubur, kumpullah suratul Ikhlas, tuan-tuan. Jangan banyak-banyak, sehari 100 cukup, mulai malam ni. Bukan panjang pun, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak payah kena bayar pun. Kita cuma ambil tasbih kita, tiap-tiap hari 100 kali. Kalau sebulan dah dapat 3,000 kali, tuan-tuan. Kalau setahun kita dah kumpul 36,000 kali. Bayangkan, tuan-tuan, kalau kita telah kumpul 10 tahun yang lalu. Kita dah ada 300,000 lebih. Tapi benda ni dalam dunia tak nampak. Yang nampaknya besok dekat akhirat. Sebab itu Allah sebut dekat kita dalam surah As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita cakap dengan Allah, farji'na, ya Allah, boleh tak hidupkan kami balik? Allah tanya kita nak buat apa? Na'mal salihah, kami nak buat amal salih, kami nak semayang sunat maghrib dah, ya Allah. Kami tak nak rehat-rehat macam dulu. Lepas semayang maghrib, kami duduk-duduk, kami santai-santai. Walaupun umur kami telah hampir kepada umur kematian, tetapi kami ni malas, ya Allah. Kami buat tak peduli, ya Allah. Walaupun tanda-tanda kematian itu Engkau telah beri kepada kami. Jantung kami sakit, darah kami tinggi, lutut kami mula tidak sehat. Tapi kami buat tak peduli aja. Kami nak rehat, nak rehat, nak rehat. Kita minta dengan Allah nak amal salihah. Kenapa kau nak buat amal salih? Kita cakap dengan Allah, inna muqinun, kami dah percaya, ya Allah. Kenapa engkau percaya? Ayat sebelumnya, Rabbana absarna
Tuhan kami dah tengok azab neraka Engkau dengan mata kepala kami. Kami dah tengok dah orang kena bakar. Di sana setiap perkara kita kena bayar dengan api neraka Allah. Hutang kita yang kita tak bayar sampai sekarang, kat sana tak boleh bayar. Kalau amal tak ada, kita kena bayar dengan neraka Allah. Kita pun sebut dengan Allah, wa sami'na. Kami dengar ya Allah, ahli neraka minta tolong kepada Engkau. Kami nak keluar, kami nak keluar, kami nak keluar. Ini kan ada dalam surah As-Sajdah. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Kita yang masuk neraka ni, kita panjat tembok api neraka. Kita nak keluar. Tapi malaikat tolak balik. Malaikat kata, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka Allah. Masa kau hidup dulu, kau tak percaya. Kau ambil tak percaya aja. Walaupun yang bercakap itu, yang memberitahu tentang neraka itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Kalau Allah bagi tahu kita, kita tak yakin, tuan-tuan, di mana tempat kita. Saya tak bercerita tentang alam dunia ini. Tapi saya suka bercerita tentang kehidupan selepas kematian. Sebab apa, tuan-tuan? Dalam dunia ni kita ada kereta, tapi kat sana dah ada belum? Dalam dunia ni kita dah ada rumah, rumah teres, rumah itu, rumah semi-di. Kat sana dah siap belum? Dalam dunia kita dah ada isteri, kat sana dah siap belum? Orang yang selamat, apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang selamat, kata Allah, mereka yang balik jumpa Allah, hatinya sejahtera. Dirinya sejahtera. Tak ada siapa nak dakwa dia. Tak ada siapa nak dakwa dia besok kat sana. Peragut yang kedua, apa kata ulama? Jasad kita akan diragut oleh cacing-cacing dan ulat-ulat di dalam kubur. Tuan-tuan, ada tubuh yang tak dimakan oleh ulat sebab mereka ini dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan, tak ada ke dalam hati kita, kita teringin Allah muliakan kita? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Bilakah sepanjang umur kita, kita rasa teringin sangat supaya Allah muliakan kita? Bila masakah seumur hidup saya dan seumur hidup tuan-tuan, kita rasa teringin sangat nak masuk syurga Allah? Bilakah seumur hidup saya dan seumur hidup tuan-tuan, kita rasa teringin sangat nak melihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada ke tuan-tuan dalam hati kita, ya Allah, aku dah hidup 53 tahun, tapi sekalipun aku tak pernah tengok wajah kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku dah hidup 60 tahun, sekalipun Kau tak pernah berikan kepada aku menatap wajah Nabi-Ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun kau beri aku peluang berada di hadapan maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi tak nak jumpa. Tuan-tuan, sebenarnya kita orang banyak salah. Sebab itu Nabi tak nak tengok muka kita. Kita orang yang banyak salah, sebab itu Nabi tak nak datang jumpa kita. Tuan-tuan, apa berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila Rasulullah meninggal, wafat, Sayyidina Bilal minta izin dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, boleh tak aku tak nak jadi tukang azan lagi? Minta izin, tuan-tuan. Aku tak nak jadi Bilal lagi dah. Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa kau tak nak jadi Bilal lagi? Kata, tak nak jadi muazzin lagi. Kata Sayyidina Bilal, setiap kali aku azan, aku rasa Rasulullah tu hidup. Macam Rasulullah ada dalam rumah tu, katanya Sayyidina Bilal. Tuan-tuan, Lalu Sayyidina Bilal ni, tuan-tuan, bila Sayyidina Bilal berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kata, terpulanglah kepada engkau, wahai muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu apa yang Bilal buat? Sayyidina Bilal pindah jauh daripada Madinah. Jauh daripada Madinah. Sayyidina Bilal ni dia teringatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bila saya dan tuan-tuan teringat sangat dekat Nabi Muhammad, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, hari bila, bulan bila, waktu bila, saya teringat sangat, tuan-tuan teringat sangat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, Sayyidina Bilal ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahun Sayyidina Bilal tidak datang ke Madinatul Munawwarah. Apa yang Sayyidina Bilal mimpikan? Rasulullah tanya Sayyidina Bilal, wahai Bilal bin Rabah, kau dah lama tak datang Madinah? Kau dah lupa aku ke? Nampak, tuan-tuan? Rasulullah tanya dengan Sayyidina Bilal, wahai Sayyidina Bilal, engkau dah lupa aku ke? Apa yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah? Dia bangun dari tidur, dia kejutkan isterinya, dia cakap dengan isterinya, wahai isteriku, aku ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah sekarang juga. Isterinya bertanya kepada Sayyidina Bilal, kenapa wahai suamiku? Aku bermimpi Rasulullah bertanya kepadaku, apakah Bilal engkau telah melupakan aku? Tuan-tuan, apa berlaku? Sayyidina Bilal menaiki menunggang kuda selaju-laju daripada rumahnya sehinggalah ke bumi Madinatul Munawwarah. Air mata dia tak pernah berhenti, tuan-tuan. Jatuh. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Bilal sampai sebelum daripada subuh. Sampai-sampai apa Sayyidina Bilal buat? Sayyidina Bilal duduk depan maqam Nabi. Sayyidina Bilal mengadu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bukan lupa kepada engkau, tetapi aku sangat teringat kepada engkau sehingga aku tak mampu untuk menjejaki bumi Madinatul Munawwarah.
Sayyidina Bilal nangis, tuan-tuan, macam seorang bayi yang kecil. Ketika itu datang Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tanya, Sayyidina Abu Bakar tanya apa yang berlaku. Sayyidina Bilal beritahu dengan dua sahabat. Lalu mereka ini berpelukan 3 orang, tuan-tuan, di depan makam Sayyidina Rasul. Sehinggalah teresak-esak menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, bilakah perasaan itu hadir dalam hidup kita? Bila rasa itu pernah hadir dalam hidup kita? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang ketiga, apa kata ulama? Perkara yang akan diragut daripada kita tanpa keizinan kita, iaitu harta yang kita tinggalkan akan diragut oleh ahli waris kita tanpa keizinan. Duit kita, harta kita masa dalam hidup ni kita sayang. Padahal tuan-tuan, tak semua orang Allah bagikan harta. Tak semua orang. Tuan-tuan lihat tentang hadis apabila mati anak Adam. Cantik hadis. Habis perkara yang keempat, saya akan tutup. Hadis ni cantik. Nabi kata, apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya, melainkan 3 perkara. Tuan-tuan semua tahu. Pertama, sedekah jariah. Orang ada duit, bolehlah sedekah, tuan-tuan, kan? Tak semua orang ada duit. Orang tak ada duit nangis, aku tak boleh nak sedekah, aku tak boleh nak wakaf, aku tak boleh nak buat baik dengan duit, dengan harta, sebab aku tak ada duit. Nabi sambung lagi. Kalau tak ada duit, tak apa. Ada lagi satu peluang. Apa dia? Ilmu yang manfaat, yang dimanfaatkan. Jangan rugi, tuan-tuan, kalau kita pernah ajar orang Quran dan hari ini dia pernah baca Quran. Selama mana dia baca Quran, kita dapat sampai kita mati. Kita tak ada ilmu pula. Macam saya, tuan-tuan, saya tak ada ilmu, saya tak pandai. Peluang tu saya tak dapat. Lalu ada satu lagi Nabi pujuk kita. Kalau harta pun tak ada, ilmu pun tak ada, Nabi kata, ada satu peluang lagi. Anak yang soleh, yang mendoakan kita selepas kematian kita. Tapi kalau 3-3 tak ada, tuan-tuan, kita kat sana dalam keadaan yang malang lah. Maka jadikan ketiga-tiga asbab ini menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah. Kalau kita ada harta, tuan-tuan, jangan simpan. Gunakan untuk masuk syurga Allah. Macam mana, Ustaz? Apa salahnya, tuan-tuan, tiap-tiap bulan kita masukkan duit dalam tabung masjid. Ya Allah, aku niat duit yang aku masuk ni untuk aku bayar bil api masjid. Kenapa pula kena buat macam tu? Ya Allah, mudah-mudahan dengan duit yang aku masukkan ini untuk bayar bil api masjid, besok kalau aku mati, mudah-mudahan kubur aku terang. Sebab aku telah mula untuk menerangkan rumahmu, ya Allah. Tak mau ke, tuan-tuan, kubur kita terang besok? Siapa yang menerangkan rumah Allah, mudah-mudahanlah kubur dia besok terang. Allah bagi kita harta, tuan-tuan, bukan kita perlu. Allah bagi kita harta bukan untuk kita simpan. Allah bagi kita harta untuk menjadi asbab kita masuk syurga. Nabi bagi tahu kita. Nabi kata, sebanyak mana sayang kita dengan dunia,
sebanyak itu besok sakit dia mati. Banyak mana kita sayang dunia, banyak tu lah sakit dia mati. Tuan-tuan, kita pilihlah. Kalau kita pilih nak sakit mati, kita peluklah dunia kita, tuan-tuan. Kalau kita pilih nak kurang sakit mati, kurangkanlah sayang kita dan kasih kita kepada dunia. Yang keempat, siapa yang akan meragut daripada kita tanpa keizinan kita, iaitu orang yang pernah kita zalim. Dia akan meragut seluruh amalan kita. Siapa dia orang yang kita zalim? Orang yang kita buka aibnya, orang yang kita pernah dengar keburukan dia. Mereka akan ambil amal soleh kita semua, tuan-tuan. Orang yang kita pernah hasad dengki, mereka akan ambil amal soleh kita semua sekali. Orang yang pernah kita hutang, kita tak bayar, kita akan bayar dengan amal soleh kita, tuan-tuan. Benda-benda ni, tuan-tuan, adalah perkara yang akan kita hadap besok di yaumul akhirah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini dan saat ini saya berpesan dengan diri saya, peluang yang Allah bagi kepada kita, maka guna pakailah untuk kebaikan. Maka janganlah kita sombong dengan apa yang ada pada diri kita, kerana kita tidak tahu perkara yang di sebalik kehidupan kita. Kita terlupa dengan kesilapan dan kesalahan kita. Sebab itu, tuan-tuan, sentiasalah melihat akan rahmat daripada Allah. Saya, sebelum saya akhirkan akan program ini, tuan-tuan, Nabi ajar kita satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa, tuan-tuan, minta tolong Allah. Ya Allah, tolonglah aku atas ingat kepada Engkau, supaya aku tak lupa Engkau, ya Allah. Dalam hidup tak lupa, dan masa sakaratul maut aku tak lupa Engkau. Kenapa, tuan-tuan, penting? Saya nak cerita ni, tuan-tuan, sakaratul maut ni sakit. Tuan-tuan pernah sakit, saya pernah sakit. Masa saya sakit dan tuan-tuan sakit, kita ingat tak duit kita dalam account bank? Siapa pernah ingat? Jangan sakit banyak, tuan-tuan, sakit gigi cukup. Tuan-tuan ingat duit tuan-tuan kat tabung haji masa sakit gigi? Tuan-tuan tak ingat? Tuan-tuan dan saya ingat macam mana nak sembuhkan sakit gigi. Betul tak, tuan-tuan? Tuan-tuan, sakit mati ni lebih dari sakit gigi. Kalau sakit gigi pun, tuan-tuan, kita dah lupa semua benda, apatah lagi bila seluruh tubuh kita sakit. Ini yang kita kena minta tolong ni. Supaya kita tak lupa Allah lagi-lagi saat sakaratul maut. Bila kita dah sakaratul maut, Allah bantu kita supaya dapat sebut nama dia. Paling-paling kurang, Allah, kita mati. Kita nak itu je, tuan-tuan. Kita bukan nak apa, kaya macam mana pun, tapi kalau mati tak boleh mengucap kalimah Allah, mati su'ul khatimah. Alim macam mana pun, tapi kalau matinya tak boleh sebut Allah, su'ul khatimah. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak dalam dunia nampak hebat, tetapi mati kita dalam keadaan yang celaka. Kenapa kita nak sangat husnul khatimah? Sebab kita tak nak azab kubur. Kenapa kita nak sangat husnul khatimah? Kita tak nak susah besok kena hisab. Kita nak mudah urusan kita sampai syurga Allah. Lepas itu jangan lupa dan jangan tinggalkan Allahumma a'inni tiap lepas salat, tuan-tuan. Lepas semayang saja jangan tinggal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Kita minta dengan Allah, ya Allah, tolong aku ingat Engkau. Tolong aku syukur kepada Engkau. Tolong aku dapat buat sebaik-baik ibadat. Kalau sampai sekarang kita tak boleh bangun malam, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan bangun malam. Kalau kita sampai sekarang tak mampu baca Quran, lepas kita baca tu mudah-mudahan Allah bantu kita baca Quran. Sebab kita dah tua tuan-tuan. 53 ni road to kubur dipanggil. Kubur dah dekat ni tuan-tuan. Kubur dah panggil kita. Kita bukan duduk zaman moyang kita dulu. Zaman moyang kita dulu, mereka umur panjang. 80, 90. Tuan-tuan perasan tak sekarang orang mati muda? Dan hadis yang Nabi sebut, umat aku akhir zaman, mereka akan mati terkejut. Perasan tak sekarang? Orang dalam tidur mati, kita dengar, dah meninggal. Kenapa meninggal? Dalam tidur. Attack jantung. Kejap kita dengar, meninggal. Semalam baru saya jumpa. Semalam baru minum dengan saya. Malam tadi tidur meninggal. Jaga tuan-tuan. Hadis yang Nabi sebut tentang zaman orang yang mati terkejut, inilah zaman. Kita takut, kita mati terkejut tuan-tuan. Tahu-tahu kita dah ada di alam barzah. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak. Minta ampun banyak-banyak. Jika mana apa yang tuan-tuan tak sampai hajat tuan-tuan, sebab saya mengaku saya bukan orang pandai. Jadi sebelum saya tutup, ada beberapa permintaan saya. Satu, saya minta tuan-tuan tolong doakan saya, isteri, anak-anak, menantu dan cucu saya. Mudah-mudahan kami dapat jadi orang saleh dan mati kami dalam keadaan orang saleh. Saya bukan orang baik tuan-tuan. Tuan-tuan nampak macam orang baik, tapi saya bukan orang baik. Yang keduanya, tuan-tuan tolong doakan madrasah saya. Kenapa saya minta doa madrasah saya daripada tuan-tuan? Saya buat ini daripada muda tuan-tuan. Daripada muda. Madrasah ni kami buat dari muda. Kerana apa buat ini tuan-tuan? Bukan sebab kerana komersial. Saya buat ini sebagai amal jariah saya untuk saya lepas mati. Sebab saya ada kisah silam saya. Dan tuan-tuan ada kisah silam tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat ini Allah hapuskan kisah silam kita. Allah padamkan kejahatan masa muda kita. Yang kita lupakan. Tapi mudah-mudahan kebaikan yang sedikit ini. Sebab itu saya minta doa tuan-tuan untuk madrasah kami. Saya buat madrasah tuan-tuan. Kami ada 3 madrasah. Darul Antik itu daripada almarhum orang tua saya yang saya teruskan. Umurnya dah 40 tahun. Dan Raudatul Ulum itu madrasah yang saya buat sendiri. Sekarang umurnya 24 tahun. Dan ada satu madrasah lagi yang kami baru buka di Kuala Terengganu. Atas permintaan sahabat-sahabat di Kuala Terengganu. Saya sebenarnya tak perlu nak buka madrasah tuan-tuan. Madrasah lagi. Tapi sahabat-sahabat kami di Kuala Terengganu, tolonglah Ustaz. Ada sahabat yang bagi tanah. Ada sahabat yang tolong kami. Tadi saya kata, tak apalah saya buka. Jadi kami buka madrasah ini tuan-tuan, saya tak ambil apa-apa yuran daripada pelajar saya. Hampir 40 tahun. Makan, minum, api air. Saya tak minta apa-apa pun. 1 sen. Makan, minum kami masakkan. Kalau mereka ada ketentuan daripada Allah, kita hantar sampai ke luar negara dan kami keluarkan belanja. Ini pengalaman saya tuan-tuan. Saya pernah hantar murid saya untuk ke Yaman tuan-tuan dan ke Mesir. Masa itu. Saya terpaksa jual kereta saya untuk tampung pembelanjaan mereka. Tapi saya tak cerita dengan orang. Saya cerita dengan tuan-tuan malam ni. Inilah pertama kali saya cerita. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanya orang yang sahabat kita yang rakam tuan-tuan ni. Mereka ni dari jauh tuan-tuan. Mereka ni daripada Sungai Petani Kedah dan seorang daripada Alustar, daripada duduk Sungai Petani. Duduk Sungai Petani. Di Sungai Petani Kedah datang semata-mata datang ke tempat tuan-tuan. Bukan media saya tuan-tuan. Saya tak ada.
Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nampak sebenarnya ada orang yang nak mengaji, tapi tak semua orang mampu. Saya bukan orang kaya. Nampak macam orang kaya. Biar kita nampak macam orang kaya. Kerana apa? Orang kaya ni, kata Nabi, mereka yang hatinya sentiasa rasa cukup dengan Allah. Ini orang kaya. Tuan-tuan tolong doa insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan doa tau. Kenapa saya minta tuan-tuan doa? Tuan-tuan tak payah buka sekolah. Tuan-tuan cuma doa. Besok dekat akhirat, tuan-tuan akan bercakap dengan Allah. Ya Allah, mana share kami? Kami dulu pernah doakan orang ni. Ya Allah, kami dulu pernah doakan dia. Kami dulu pernah doakan perjalanan madrasah dia. Tentu kami ada share. Ya tuan-tuan? Tuan-tuan tak perlu fikir tentang sekolah. Tak perlu fikir tentang madrasah. Tuan-tuan cuma perlu doa. Mudahkan urusan fulan bin fulan. Dan tuan-tuan tolong doakan juga. InsyaAllah pada minggu hadapan saya akan buat camp cuti sekolah untuk laki-laki sahaja. Bermula 16 sehingga 24 hari bulan. Di madrasah kami, iaitu Darul Atiq, Kampung Melayu Rasa, Kuala Kubu Baharu, Ulu Selangor. Kami buat ni untuk pelajar-pelajar laki-laki sahaja. Orang tanya macam mana program itu, berapa ringgit Ustaz yurannya? Saya tak minta 1 sen. Saya tak minta apa-apa bayaran daripada keluarga peserta. Ustaz, kalau kami nak menyumbang macam mana? Terpulanglah. Kami letak tabung dekat tempat pendaftaran, nak bagi-bagi, nak tengok saja pun boleh. Tak ada masalah. Saya dah buat ni tuan-tuan hampir 15 tahun, 14 tahun. Tolak waktu Covid kemarin 2 tahun, kami dah buat tahun ini kali yang ke-14 insya-Allah. Itu yang saya buat. Alhamdulillah tak ramai tuan-tuan. Tak ramai, lebih kurang dalam 500 orang macam tu. Selama seminggu. Kami masakkan dan program kami aturkan insya-Allah. Kalau ada jamaah daripada Port-Dickson ini nak sama-sama dengan kami, silakan. Cumanya saya tak dapat menjanjikan tempat. Jika siapa yang datang lambat, maka kami terpaksalah tolak juga kerana kami tak ada tempat yang mencukupi. Baik, itu daripada saya dan saya akhirkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.